Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dar. Kata Musannif, wajaza takashufun lahu ayil ghusli fi khulwatin au bihadrati man yajuzu nazaruhu ila auratihi kazaujatin wa amatin wa satru afdalu. Jaza takashufun, harus untuk takashuf. Bahasa terjemah dia buka aurat, untuk murad dia. Boleh buka aurat lahu lil ghusli, untuk mandi. Harus takasyuf ni fi khulwatin, pada tempat yang sunyi. Fi khulwah, pada ketika berseorangan. Murad khulwah ni, khala, sunyi, tak ada orang lain bersama dengan kita. Khulwah lurah asal makna macam tu lah. Khulwah istilah makna lain kan. Waktu kita bersunyian, berseorang diri, harus untuk buka aurat, untuk mandi. Jadi bila harus, maksudnya taklah wajib pakai basahan. Tapi harus tak pakai apa pun boleh. Boleh pada waktu khulwah ataupun kata dia bihadrati man yajuzu nazaruhu ila aurati, ataupun dengan kehadiran orang yang harus oleh memandang ia man orang ni ila auratihi, kepada aurat ghasil. Auratihi, aurat ghasil, orang yang mandi. Yang memang harus mutlak, contoh diberi kazaujatin, seperti isteri. Suami isteri mandi sekali, takasyuf harus. Wa amatin, begitu juga seorang lelaki dengan amah dia. Amah ni bukan amah sekarang. Amah tu manusia penin ni. Amah ni hamba. Hamba perempuan yang kita beli. Seorang lelaki amah, dia boleh pakai macam mana zaujah, dengan syarat-syarat dia, term condition dia. Jadi mandi harus sekali. Baik, sebab haruslah. Wasatru afdalu, mula-mula menutup tu ay satru aurah. Aurah ghusli lah ni. Afdalu adalah lebih afdal. Dengan mana kita pakai basahan. Itulah bahasa kita duk pakai, bahasa Melayu ni memakai pakai basahan walaupun seorang diri fil khulwah, dia afdal. Bukan harumah, bukan makruh, tapi afdal. Wa haruma in kana samma man yahrumu nazaruhu ilaiha. Dan haram ia takasyuf ni in kana sama, jika adalah di sana fil ghusli man, ataupun sama tu fi khulwah, tempat dia bersunyian tu. Man, ada orang yang yahrumu nazaruhu, haramlah oleh pandang man ini ilaiha, ila aurat. Kama haruma fil khulwah bila hajatin, seperti mana haram ia takasyuf. Haram ni fil khulwah, ketika berseorang diri, bila hajatin, dengan ketiadaan hajat. Okay. Jadi mandi takasyuf, ada yang melihat tu ghairu mahram, haram. Ataupun haram juga kita seorang diri khulwah, tapi bukan untuk mandi, la hajat, tak ada hajat apa-apa, saja takasyuf seorang diri dalam bilik, haram juga. Baik, siap. Wa halla fiha, dan halalah fi khulwah, halal takasyuf fiha fi khulwah, halal untuk istilahnya tak berpakaian ni pada ketika seorang diri,
li'adna gharadin, kerana serendah-rendah gharad sekalipun. Kama ya'ti, seperti mana lagi akan datang. Tak ingat pula disebut bab mana ni. Antara yang masyhur disebut, apa yang dipanggil adna gharad tu. Adna gharad ni maksudnya, walaupun sekurang-kurang gharad yang harus dalam syarak, dengan sebab tu dia tak berpakaian apa pun fil khulwah, harus walaupun li adna gharadin. Kalau tak ada apa-apa gharad, bila hajatin ataupun bila gharadin, haram. Antara li adna gharad misalnya dalam rumah, dalam bilik banyak sawang, nak sawang, tak nak bagi baju, kena sawang kotor habuk, tanggal semua. Jadi tak gaduh basuh dah baju tu. Lagi sawang pun penuh tebal-tebal. Ataupun nak tanggalkan cat ke apa, kikih, buat apa. Rondeh semua. Sekalipun adna gharadin itu. Ataupun suasana terlalu panas, tak ada alat penyejuk, nak menyejuk, tanggal semua. Seorang diri. Ataupun man la yahrumu nazaruhu ila aurat dia tu. Suami isteri duduk dalam rumah, 2 orang. Tanggai semua. Sekalipun li adna gharadin. Tapi mesti ada gharad. Kalau tak ada gharad, bukan kerana mandi, sawang rumah apa contoh, cuci rumah ke. Kalau tak ada apa-apa gharad, haram. Bahkan dia adalah sebab untuk ada daya penarikan gangguan jin. Macam tu jangan ajar tidur dalam keadaan tak pakai pakaian apa, walaupun seorang diri. Jin pun dia ada kehendak dan kemahuan juga. Bila dia tengok istilah apa, fenomena yang menggiurkan macam tu, macam tu bahasa dia. Baik yang jantan betina dia kacau. Yang jantan jin betina kacau, yang betina jin jantan kacau. Pondok kita dulu ada budak lelaki seorang, jin betina kacau dia. Tapi tak tahulah pasal apa. Yang tu bukan pasal masalah takasyuf, tapi memang dia kena gangguan. Sebut pun tak elok lah. Uduh rupa sebutnya. Istilahnya jin betina tu rogol dia. Bahasa dia itu lah. Jin betina rogol dia. Dia dengar. Ada. Yang tu ada sebab-sebab lain apa, wallahualam. Tapi ada fenomena tu. Jadi kalau tak ada siapa, orang yang tak ada kena gangguan, jangan biasakan diri tidur dengan dia. Kalau kot sekali-sekala ke tidur terlelap ke apa, satu hal lah. Tapi jangan dia biasakan. Pasal bila biasa tu, kena makhluk tu duduk lalu lalang apa tempat dia ke apa, dia ternampak. Bila dia jatuh hati, dia minat, dia berdamping, payah nak tinggal. Selalunya gangguan, memang ada gangguan itu. Ada 2-3 kenalan saya, seorang tu perempuan, ada jin lelaki duduk kat dia. Ada seorang tu jin perempuan, jin perempuan duduk kat dia. Ada gak jenis lesbian ni? Tak, memang ada. Dia bukan orang tak buat. Kalau kata di kalangan manusia ni ada jenis macam tu, kalangan jin pun ada macam tu. Bila jin lesbian, dia akan pindah, dia duduk dalam badan. Perangai pun perangai atu jin tu mengasai dia. Perangai dia perangai jin. Allah, macam-macam gangguan. Tu jangan cik pasal. Tu jangan cik pasal. Satu orang tua dulu, kalau seorang diri pun pakai kain basah macam apa, dia punya cermat macam tu lah. Memang tengok orang tua dulu. Saya dulu apa, gambar kita duduk pondok kan, duduk pondok di kolah apa, memang benda tu berjaga. Kat rumah pun dah biasa pakai kain basah, tambah lagi pondok basah. Bila ada rumah sendiri tu dia lain lah sikit. Tapi kalau duduk pondok memang macam tu lah suasana. Siap. Dan cuma bila dah ramai-ramai tu kena jagalah batas-batas aurat antara baina surah wa rukbah apa tu. Jagalah situ. Baik. Adna gharadin. Wasani syuruti solah taharatu badan. Ya.
Jadi yang ni dia menyambil lah bab masalah takasyuf untuk mandi. Asal bab mandi. Jadi dia akan sebut masalah aurat nanti dalam semayang rasanya. Tu yang kama sayati tu. Seperti mana akan datang. Dia akan datang tu dalam bab aurat solat. Dia akan cerita masalah aurat, apa kena tutup. Kalau seorang diri, apa dia yang kena tutup. Walaupun seorang diri, terutama bila gharadin atau hajatin tu, kalau sebut awal-awal ni, kalau lelaki, sekurang-kurang kena tutup seorang diri, aurat dia seorang diri, kubul dubur. Bahasa mudah itu pakai sependah je lah. Maksudnya tak syarat pakai seluar pendek. Cukup dengan tutup kubul dubur. Orang perempuan, sekurang-kurang adna libas dia kena pakai seorang diri, baina surah wa rukbah. Saja jangan apa, haram bagi orang perempuan hanya tidur pakai sependa, pakai dalam aja. Haram pasal dia baina surah wa rukbah. Antara pusat lutut seorang diri. Dia masalah macam tu lah. Bila ada terbuka tu, dia akan ada gangguan daripada jin tu. Dia sebab-sebab dari penarik dan sebab-sebab gangguan. Na'udzubillah. Jadi sani syurutis salat taharatu badan adalah suci badan. Wa min badan ni yang kena suci adalah dakhilul fami wal anfi wal aini. Adalah bahagian dalam mulut. Dalam mulut lah bahasa kita. Wal anfi dalam hidung, maksudnya lubang hidung tu. Wal aini tu, ainain dua mata, maksudnya biji mata. Kena suci daripada najis. Adapun basuh, kita bicara dulu bab basuh, bab wuduk, bab mandi. Adapun nak kena suci pada najis, kalau masalah mandi, tak wajib masukkan air ke dalam mulut. Tapi bibir kena basah. Pasal dia hukum zahir. Mulut hukum batin. Dari sudut mandi. Dari sudut wuduk. Dari segi kata batin dengan makna tak wajib sampai ke air ke dia. Tapi ada sunat komo-komo. Ada sunat masuk air ke hidung. Dalam bab solat, walau dalam bab solat, dakhilul fami hukum zahir. Dakhilul anfi hukum zahir. Dia hukum taharatu badan. Biji mata hukum zahir. Dia hukum taharatu badan. Dia hukum badan. Kalau bab mandi, dia masalah wusulul mak. Kalau masalah solat, dia hukum badan. Badan tu badan zahir. Mulut hukum zahir. Hidung, lubang hidung ni zahir. Hidung-hidung yang boleh nampak ni zahir. Biji mata adalah zahir. Jadi kalau katalah ubat mata, kita pakai air kencing untuk ubat. Antara ubat mata ialah air kencing. Bahasa air kencing ni nak menunjukkan najis tu lah. Ada ubatan buah mata najis. Misalnya, ambil semayang, buah ubat mata. Ubat mata tu najis. Nak semayang kena cuci. Semayang kena cuci. Pasal wajib taharatu badan, antaranya adalah dakhilu ainain. Maksud dakhilu ainain, biji mata. Amfi, hidung. Katalah ada jenis ubat-ubat. Tak jenis ubat lah, senang. Hidung darah. Ada darah kering dalam ni. Wajib cuci. Pasal dia hukum, dakhilul amfi adalah badan. Adalah badan. Mulut. Makan makanan yang dia ada istilah najis dari segi hukum solat. Tapi halal dalam bab makan. Itu yang kalau kita ngaji pondok, untuk guru kita selalu sebut. Macam makan daging, benda-benda daging, benda-benda berdarah ni. Bila masak buat gulai, makan tak ada masalah. Proses cuci apa kita sebut dah itu tak? Cuci apa semua betul sekalipun, makan boleh. Tapi bila nak solat, wajib cuci mulut. Pasal dia termasuk benda yang dalam bab makan harus. Tapi mulut kena bersihkan. Pasal tak maaf dalam bab solat. Kena solat wajib taharah. Sekalipun kita kata gulai daripada ayam daging yang dia pasti akan ada istilah air darah yang turun, dia halal fil akli, tapi wajib taharah fami ketika solat. Okay, dah kita tutup guru kita sebutnya tu. Dia orang punya faham dalam.
Kita kena tengok sekali lalu, kita tak nampak tu. Faham di dalam. Kalau kita perhati pun memang sebenarnya memang keadaan macam tu pun. Cuma kita dah bila faham dah boleh makan, kita pada kita makan kan. Tak ada apa-apa lah. Antara yang selalu sebut tak tahu lah, gulai ayam, gulai daging lah. Gulai sebut gulai tu kolib lah. Masuk gulai tu sup apa sebagai sup apa. Satu kat pakaian kita kalau kena sup ayam, sup ikan, sup daging jenis-jenis, ada darah pada dia. Cuma dia halal dalam bab makan, makfu dalam bab makan. Tapi tak makfu dalam bab solat. Itulah. Ada kita sebut itu sebahagian daripadanya. Macam yang kita bicara bab air, ada makfu dalam bab air tapi tak makfu dalam bab solat. Ada yang makfu dalam bab solat, tak makfu dalam bab air. Makfu dalam bab air macam mana? Semut jatuh dalam air, dia mati. Yang tu tak sengaja, dia masuk sendiri, bukan dengan perbuatan kita dengan sengaja. Dia tak menajiskan air. Ambil buang tu, air tu suci lagi. Suci lagi. Tapi bangkai semut ada kat kaki, batal semayang. Jadi dia maaf dalam bab air, tak menajiskan air. Tapi bab semayang, batal semayang. Pasal dia bangkai. Terbalik pula. Darah, sedikit darah, picit jerawat, baki dia tu, ada lubang dia tu, ada air bisa, darah, ketul, keras pula tu. Dia tak membatalkan solat. Tapi kalau andai kata jatuh tu dalam air secawan, najis air tu. Jadi dia makfu dalam bab solat, tak makfu dalam bab air. Itulah. Jadi kalau bab gulai daging, gulai ayam ni, dia makfu dalam bab air lah. Dalam bab makan. Maksudnya bab makan minum, bab air dia tak menajiskan air. Khasnya atas kita bicara ni dalam bab makan boleh makan, tapi untuk solat wajib cuci. Siapa atas kita bicara isu ni taharatul badan, mulut tu dalam takrif badan dia hukum zahir dalam bab solat. Dalam konteks solat, mulut adalah zahir. Yang tu juga kita bicara bab najis, saya tak ingat di sini sebut mana. Memang ada bicara yang betul ini. Dia sebut satu, kalau mulut kita muntah, mulut ni hukum zahir. Itu contoh tempat najis juga lah. Setelah kita muntah, nak semayang, kita memang bila muntah, kita ludah-ludah, ludah lah. Tapi nak cuci mulut, tak boleh dengan air liur. Air liur ke air mutlak untuk cucikan muntah najis di mulut kita. Wajib berkomor-komor. Dan bila berkomor ni, mulut ni hukum zahir. Had zahir sampai makhraj huruf ha. Jadi bila muntah ya, maksudnya zahir tu hukum najis. Nak cuci kat dia tak sah melainkan dengan masuk air. Wajib ghar-gharahkan dia. Kalau ada baki-baki tu hal masuk air lagi. Cuma mulut pula dia tak macam tempat lain kat lantai apa, ada praktikal kita ada tunjuk apa macam mana nak cuci. Tapi mulut dia benda bertutup macam tu kan. Macam mana nak cuci dia? Tak pula wajib duduk macam tu, ambil air, tembak. Tak. Kaedah dia bila tempat yang nak susah cuci macam ni, masuk air, putakkan dia, ghar-gharahkan dia. Pasal makhraj kita zahir ruha. Maknanya yang ada keluar rasa lendir apa, zahir ni, kena buang lah. Masuk, sembuh. Tak ada dah. Walibnya rupa bau rasa. Muntah tu, baru suci mulut. Kaedah menyucikan bekas-bekas. Sumpah bekas tu mulut kita lah. Yang istilahnya mulut dia kecil, tak boleh masuk air, tak boleh masuk tangan. Macam mana kaedah menyuci dia? Masuk ke air, putak, buang. Masuk ke air, putak, buang. Macam kelalang, apa, badan body besar. Lubang kecil satu je. Macam mana nak cuci dia? Masuk air, kocak-kocak. Kalau ada pasir ke apa, kocak. Kalau jenis ada benda-benda yang melekat, ain najis, memang tak boleh, tak dimaaf lah, kena buang. Tapi dalam ni tu macam mana istilah nak lalukan air? Hingga hilang ain dia, masuk air, kocak. Siap. Itu istilah mengalir air kita lah. Ini mulut pun, macam mana? Istilah nak pergi bersih. Buang air najis, masuk, komo. Tu, last tu, angkat, ghar-gharahkan dia. Siap. Tu kaedah nak cuci benda-benda yang Allahumma salli alaihi wasallam. Yang istilah mulut dia kecil, yang tak boleh buang.
Kalau tempayan apa pun serupalah. Kalau yang ada lubang, ambil air sini, jurus sini, dia keluar tu, tak apalah. Kalau tak ada lubang, nak keluar mesti ikut atas je. Buang, jurus. Air yang turun tu najis lah. Buang bawah tu. Lepas tu buang air yang bawah semua, yang dinding dah turun semua dah. Jurus yang bawah tu kutip buang, lap. Tak ada rupa air najis berupa bau dan rasa. Ambil air tuang. Itu dia cerita bab najis tadi. Masa kita bab sini tak jumpa lagi. Tapi ada jumpa depan. Asal nak sebut mulut lah. Muntah tu. Dakhilul fahmi. Masuk. Kita tak macam kita buka puasa. Itu tempat-tempat nak perhati lah. Buka puasa kalau kita makan buah dengan kurma air apa sekalipun. Bila ada kurma tambah ada manis-manis apa. Tak boleh makan. Pergi Allahu Akbar. Hui. Pasal air liur kita bercampur dengan berdasing tu. Kalau memang istilahnya kuat sangkaan pun keadaan dia, air liur tak boleh nak mencucikan mulut kita. Dia akan istilah ada hukum benda mutaghayyir yang dekat mulut. Untuk macam mana sekurang-kurang suci, masuk air. Cuma benda boleh telan lah kan. Telan tu ke dalam. Keluar kan. Tapi nak cuci tu, masuk air, putak. Okay? Buang. Kalau buang, najis jadi buang lah. Tapi kalau bekas kurma apa, masuk. Kan? Istilah buang je lah, tapi buang ke dalam tu. Buang ke dalam. Kalau sembuh, buang keluar. Tapi mesti ada air yang masuk itu. Mesti putak dengan dia. Bukan air sirap. Bila air sirap, maksudnya air manis lagi yang mulut. Dia mesti air kosong. Masuk. Air mutlak. Mesti air mutlak. Masuk. Putak. Tu buang dalam. Buang luar. Awak suci mulut. Benda-benda macam tu kalau tak belajar memang air kantoi sebagus. Kantoi apa? Kantoi tak tahu kena cuci mulut tu. Allah. Jadi kalau tak tahu yang ni termasuk benda-benda yang wawamit jugalah. Dia istilah rumit ni maksudnya tak ramai orang tahu buat ni. Memang kalau kita cerita kalau ramai yang terkejut beruk. Itu istilah kita pakai lah ni. Macam tu ke? Kena ni. Tapi kalau kita perhati, betul ke? Memang betul pun. Kalau dengar penjelasan elok, memang betul. Yang ni, tak pernah belajar dulu. Kalau belajar dulu ni kan bagus. Kan bagus kalau benda-benda tu masukkan balik dalam sukatan ke pelajaran. Macam kitab kita baca bukan semua orang tempuh ni. Kalau orang budak pondok bukan semua budak pondok mengaji kitab ni. Ada yang tak ada mengaji berhenti dah. Masa kita duk mengajar dia tak sampai tahap lagi untuk mengaji kita kitab macam ni. Mengaji kitab bawah-bawah ya, ada benda tak sebut. Ada orang luar pula yang mengaji tak tahulah hukum. Kita duduk kat sini tak tahu hukum. Pasal tak belajar, pasal bukan tahap dia. Orang luar tambah ada live apa, bukan tengok tu. Katalah gitu. Ada kelebihan situlah. Ambil lah manfaat mana boleh. Dah habis taharatu badan. Antaranya wa malbus. Dan apa yang dipakai. Nak semayang, apa nak dipakai, mesti suci. Sedia maklum kita tu yang pakaian. Luar, dalam, selagi yang istilahnya melekat dekat badan kita, yang bergerak dengan pergerakan kita, yang tu adalah istilahnya malbus. Dobit dia bagi sini. Malbusin wa ghairihi dan ghairi malbus. Apa dia ghairi malbus ni? Min kulli mahmulin lahu. Bayan bagi ghair tu daripada setiap benda yang ditanggung lahu li musalli. Bagi orang sembahyang, mahmul lahu li musalli. Wa ilam yataharrak biharakatihi, sekalipun tak bergerak ia mahmul tadi biharakatihi dengan pergerakan dia. Tapi mana yang mahmul yang hukum hamli walaupun tak bergerak, dia hukum malbus. Contoh macam orang perempuan kain sembahyang ni dia pakai tu panjang melerit sampai 3 depa adalah itu.
Katalah contoh panjang itu. Jadi walaupun dia tak bergerak dengan pergerakan dia, tapi yang tu berhubung dengan dia dan pakai dengan dia, yang tu adalah hukum malbus dia. Hukum malbus dia. Hukum malbus dia. Itu antara yang bila bahas macam ni dalam bekah, itu yang bicara kat mikrofon tu, ketik tu. Yang ni kita hukum malbus. Bila malbus dengan dia, dengan wayar dia. Nah, wayar ni tahap mana? Dia tahap pihak kedua je. Pihak ketiga tak lah. Istilah pihak ketiga tu, kita pihak pertama, pakai ni pihak kedua. Ada konektor sambung ke kat dinding ke, dia dekat situ kan. Yang daripada sini sampai nak ada penyambung lain, yang tu yang panggil pihak ketiga. Kita pertama, yang ni kedua. Yang sambung untuk ialah pihak ketiga tak dibicara. Yang hukum malbus pihak kedua je. Sekalipun ada wayar yang tak bergerak dengan pergerakan kita. Itu hukum malbus. Yang kain labuh tadi, yang ni wayar. Ada wayar yang duduk melarat atas jalan tu, atas lantai. Ada penyambung, sama ada penyambung tu kat cocok ke, ataupun penyambung ni nak pergi sambung wayar pergi panjang ke. Cocok je, yang pihak ketiga tu lain lah. Pun lain. Macam mana kita semayang ni sejadah, kena dengan kita pihak pertama, sejadah pihak kedua yang melekat dengan kita. Bawah sejadah ada nombor 3. Bawah sejadah ada pihak ketiga. Sama nak faham prinsip nombor 3 tu. Ada orang terlajak faham, kata dia wayar ni sambung tu, sambung habis semua. Sampai naik kat menara tu pun dikira juga, sampai dekat speaker tu kita burung hinggap. Tak najis kita tu pula namanya tu. Kalau gitu ni hijab sejadah, bawah sejadah, bawah kapet, mutu bawah kapet ada lantai sambung kat tiang sambung kat bumi ada tek kambing. Mana pula tu saya lah tu. Tu bawah tanah ada tek lembu, ada bangkai lembu je. Tak ada lah tu. Tapi hak berapa lah tu. Kena faham malbus ni pihak pertama, pihak kedua. Pihak ketiga tak. Dobit pihak kedua tu kena faham situ lah. Padan tu. Dia ada istilah penyambung, ada pasil. Di situ boleh pasli kan dia. Yang tu akan dihukum pihak kedua, pihak ketiga situ. Yap. Yang tu malbus. Wa makanin yusalli fihi. Yang ketiga, kena jaga suci adalah tempat seorang tu yang bersembayang, ia musalli fihi fi makan. Tempat yang dia sembayang, tu yang kena bersih. Maksud kata makan ni mana? Mana yang yatasilu bi badanihi wa malbusi. Itu dobit makan. Makan ni mattasala bi badanihi wa malbusi. Apa yang bersambung, bersentuh dengan badan dia dan malbus dia. Itu semua adalah makan dia. Baik, tohara an-najisin, daripada najis. Najis pun wari ma'fuin anhu. Najis yang tak dimaaf. Jadi kali lalu sebuah hari maaf tak maaf tu. Yang ni pun ke depan ada panjang bicara dia bab najis nanti. Dia akan sebutlah mana najis. Ada istilah maaf tak maaf tu pun dia akan sebut, insya-Allah. Jadi dobit najis yang tak boleh ada hubungan kita ni, najis yang tak dimaaf. Yang tu memang ada bab besar kena faham. Di zaman kita lah ni ramai orang tak faham dah bab mana maaf tak maaf. Ada benda yang nama najis, pada dia dimaaf. Itu kena betul lah nanti. Jumpa bab dia sebutlah. Sebut awal ni awal sangat. Apa kita sebut? Kerana sebut ni tak malbus tu, benda yang dipakai. Ada orang faham dia kata pakai ni yang luar pakai yang dalam tak apa. Ada orang macam tu. Jadi dia kencing tak basuh, dia pakai spender. Spender dia tu, dia bekas kencing yang dia tak basuh apa, tak istinja pun. Dia tak apa, yang ni pakai yang dalam, yang penting hal luar tu bersih. Ada macam ni pula.
Dia kencing. Tak basuh. Sependa dia buka. Siput dia tak basuh. Siput tu kemaluan lah. Saya pernah tengok fenomena tu kan. Kita di musafir, kita tengok orang semayang masjid, kita akan tengok perangai. Pasti ada yang kencing berdiri apa kan. Bila kencing berdiri mana basuh. Bila kencing berdiri ambil dia parking, dia ni nak semayang kita tengok lah. Dia tukar seluar, dia buka sependa. Tapi siput dia tak basuh. Yang tu taharatu badan. Sependa tu taharatu malbus. Tempat dia nak bijak taharatu makan. Semua kena mengerti. Jerit ni payah sikit lah hujan-hujan ni kan. Kita kat Mondok istimewa tu lah hujan ni. Letih. Ni kalau panjang ni. Tak ada mic pula. Dia letih sikit nak jerit tu. Fala tasihu salatu mahu. Habis sikit tu. Kalau panjang tu kena berhenti ke lah. Fala tasihu salatu mahu. Maka tak sah solat mahu. Mahu ma'a najis. Najis ni najis fi badan, makan, malbus. Walau nasian, tak sah ni sekalipun lupa. Cuma bila lupa ni tak berdosa semayang dengan ada najis. Dalam keadaan dia lupa pakaian dia, badan dia, tempat dia semayang ada najis. Tapi solat tak sah. Pasal tak sah walaupun lupa. Cuma kalau dia tahu ada najis pada badan, pakaian, pada dan juga tempat dia solat, sengaja solat, haram, berdosa. Kalau lupa, maaf. Yang tu dalam hadis sebut tu. Dia angkat kolam dalam masalah lupa. Angkat kolam maksudnya, maaf, tak dosa. Tapi semayang dengan semayang lain. Pasal tak sah. Syarat tak cukup. Walau nasian atau jahilan ataupun dia semayang dalam keadaan jahil, tetap semayang tak sah. Pasal dia syarat. Jadi kenapa cuai pergi belajar? Apa yang dipanggil najis tak najis, mana syarat yang kena pelihara tu. Jadi walaupun jahilan dalam bab najis, dia tak faham najis tu. Kalau syarah asal kitab kita, dia jahilan biwujudihi, dengan wujud najis. Dia tak tahu ada najis itu. Dia tengok memang najis. Nafsil amri memang najis. Bab ibadat tak sah. Walaupun asalnya dia faham, dia yakin suci. Pasal ada kaedah ni kita jumpa, la yu'tabarul yaqinu awil dhannu al-bayyinu khata'uhu. Tak diterima pakai yakin ataupun zon yang ternyata salah. Kita semayang kat, kita pakai sejadah ni, sangka kita sejadah ni suci, kumpulnya sejadah ni muntah najis. Habis-habis kita semayang, tuan sejadah tu kata dia, oh encik semayang kat sini, ni sejadah saya. Sejadah saya ni ada najis, tak sah encik semayang. Tak apa, saya tengok suci je. Tak tak? Kita jahil, dia tahu. Tak pijak tu pun najis dah. Saya tahulah pasal memang najis ni. Saya punya sejadah, saya tahu. Najis, awak semayang tak sah. Oh gitu kan? Tak sah. Tak sah. Asal nak sebut, tu kita semayang dia yakin aja. Ataupun kuat sangkaan kata suci, selagi tidak ada perkara yang membatalkan sangkaan kita tu dan zon kita tu, dengan ada satu realiti yang menunjukkan bahawasanya memang benda tu najis, maka yang tu tak ada apa-apa lah. Tapi kalau contoh hari kita semayang pakai kain ke sejadah ke, kita tengok yang tu adalah memang ada najis, kita sangka tak ada najis, jangan tengok ternyata sangkaan tu salah. Itu yang la yu'tabarul yakinu awil dhannu al-bayyinu khata'uhu. Tak diiktibar yakin atau dhan yang ternyata oleh salah ni. Mayang tengok kiblat, tengok belah ni. Habis-habis satu hari, minggu lain pula main datang, tengok belah ni. Semak-semak rupanya belah ni. Seminggu semayang macam tu. Semayang tu tak sah, wajib kotor. Tapi di semayang menghadap tu tak berdosa. Sengaja menghadap, tak menghadap kiblat solat, berdosa besar.
Pasal tak memenuhi syarat. Tapi dia dah tak kenal dia, tak faham dia, tersilap dia. Dia dah sembahyang salah hala. Lepas tu bila ternyata betul, dimaaf pada dia apa yang lalu, tapi kena qada. Pasal tak cukup syarat nak sah ibadat. Umpama tu lah kita tengok hukum dengan puak-puak Wahab ni. Dia berbeza situ lah. Puak Wahab ni dia tak ada macam tu. Dia tak ada istilah qada. Bahkan dia menukilkan pendapat-pendapat ulama' kita. Dia cari, bongkar habis semua kita mazhab Syafi'i. Dan cari ulama'-ulama' yang kata sembahyang tak ada qada ni. Oh. Saya tak ingat siapa lah. Antaranya Zakir Ansari kot yang ada orang nak sebut pun ni. Dia kata Syekh Maulana Zakaria Ansari. Siapa Zakaria Ansari ni? Oh ini imam mazhab Syafi'i. Apa istilah dia panggil? Pure punya. Mazhab Syafi'i pure punya. Kata dia. Dia cabik dalam pendapat dalam kitab tu, dia kata tak ada hukum qada solat. Tapi dia ambil tu mentah-mentah bodoh, dia tak faham apa maksud dia. Hari ngaji lu ada guru sebut memang dalam kitab kata tak ada hukum solat, hukum qada solat bagi orang yang tinggal solat dengan sengaja. Pasal apa? Pasal tak boleh nak qada, pasal dah kena pancung kepala. Pasal dulu berlaku masa kitab mereka tu biar kekarang yang kata tak ada qada tu pasal mereka ni melaksanakan hukum Islam. Jadi siapa yang orang Islam tak sembahyang, sabit kesalahan, ada dua saksi ataupun dengan ikrar daripada dia, sabit kesalahan, tengok terbukti salah, ternyata salah, dia pun mengaku adalah itu. Dalam masa dia mengaku, Allahumma salli alaihi wasallam, bila suruh solat dia tak mau solat. Kaedah dia panjung kepala, itu tak ada qada solat. Yang tu pendapat ulama' yang tak ada qada solat tu. Itulah kata dia. Zaman dia macam mana? Dia tak pernah terfikir ada qada solat. Siapa semua orang solat. Siapa tak sembahyang masuk mahkamah, pancung kepala. Mana ada qada solat? Itu dia cakap macam tu. Yang kita tak faham zaman dia, tak faham. Lepas tu tak mengaji dengan guru pula. Apa maksud dia? Kita faham cara kita. Tak ada qada solat. Sedangkan kita tak laksana hukum Islam yang pancung kepala tu. Bagi siapa tak solat. Jadi beza persepsi tu. Yang tu lah kadang-kadang berlaku zaman lah ni. Tengok duk Facebook pun duk kelahi-kelahi buat tasawuf apa. Dia bodoh, dia tak faham. Dia tak faham wakil. Tak faham realiti. Apa ulama'-ulama' tu cakap zaman dia, suasana dia, fenomena dia. Lepas tu, dia hurai hanya mengikut fenomena ni. Kau masuk parit lah dia. Dia masuk parit. Masuk kau ambil. Dia tak faham maksud bahasa kitab tu. Dia tak faham maksud. Lepas tu orang tu cakap tu orang sevila maksud dia macam mana. Dia tak faham maksud. Betul dia faham mengikut apa yang dia maksudkan lah. Apa yang pada dia nak faham, itulah dia faham. Itu yang masuk faham. Tak apa benda pelik-pelik. Ada yang faham mu'alaf pun ada. Kita ni mu'alaf lagi. Berapa hari masuk Islam? Ada pula tanya. Yang mu'alaf ni bukan orang kata mu'alaf orang masuk Islam. Kita semua mu'alaf ni kalau kita tak syahadah lagi. Pasal kita belum faham Asma'ul Husna katanya. Oh pula itu. Memang syarat dia ma'rifatullah SWT. Tapi janganlah keluarkan orang daripada Islam. Yang tu pun salah. Ni bukan keluarkan orang awam daripada Islam. Keluarkan ulama'-ulama' syekh-syekh yang besar-besar ni. Ulama'-ulama' awliya' ni. Keluarkan mereka daripada Islam. Kita sebut Wahabi keluar ahli sunnah jemaah. Mendidih kepala otak dia. Yang dia orang duk kata ulama'-ulama' besar ni keluar daripada ahli sunnah jemaah. Main padahal dia bodoh. Dia tak faham apa benda yang dia cakap. Tu buat tu. InsyaAllah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baca doa lah banyak. Malam ni. Jahilan biwujudihi. Asal nak sebut golongan Wahab ni lah. Cara faham dia lain. Satu dia kata tak ada qada salat, kita ada qada. Siap. Au bikaunihi mubtilan. Nazian biwujudihi. Dia jahil ni biwujud najis ataupun jahilan bikaunihi mubtilan. Dengan keadaannya najis macam tu membatal. Misalnya dia tak tahu pun semut ada kat kaki, semut ada kat baju, semut ada kat bayan. Membatal. Dia tak tahu pula. Misalnya bulu kambing tak sah. Bulu kucing. Bulu kambing. Bulu kucing ada kat kapet, ada ni.
Dia tak tahu benda tu membatalkan solat. Pasal dia najis yang tak dimaaf. Dia najis, kena cucikan dia. Kan terkejut besar tu. Sekalipun dia jahil yang tu adalah mubtilan. Dan dia tak tahu yang tu adalah najisan. Semayang dia tu taklah jadi haram. Pasal dia bukan buat dengan sengaja buat benda haram. Tapi dia terbuat benda haram dalam keadaan dia tak tahu apa dia benda yang haram. Bila tengok ternyata benda ni haram, atau benda ni atas nama najis adalah najis, maka dari sisi solat dia tak sah. Dari sisi hukum kena wajib qada. Kena wajib qada. Nisbah berdosa tak ada dosa. Jadi sebut dalam hadis kata rufi'al qalamu an ummati al-khata' wa nisyan aw wa mastukrihu alaih. Kata maaf ni maaf apa? Maaf ni Allahumma salli alaihi wa tak diangkat rafi'ul qalam maksudnya sebut tu kan. Angkat pen maksudnya tak ditulis, maksudnya tak dicas dosa. Cuma dicas qada. Itu. Qada. Faham cerita tu juga menunjukkan betul lah bahayanya jahil. Jahil bahaya. Bahaya sangat bahaya. Jahilan atau biwujudihi atau bikaunihi mubtilan li qauli ta'ala. Baik, ada dalil kepada Allah Ta'ala ni nisbah wajib cuci daripada najis. Wa siyabaka fatahhir. Siyabaka aja asalnya. Wa siyabaka fatahhir. Siyabaka, bersihkanlah pakaian engkau. Siap. Jadi patahir faham tu, patahir anin najis. Macam mana boleh faham? Kerana tak dipahamkan patahir siyabaka, tahir ada taharah tu. Besar kali taharah tu an najis. Asal kita bercara situ. Siap. Wala itu hadis ni li khabari sahih. Dan kerana hadis dua sahih Bukhari Muslim. Wala yadurru muhadzatu najisin di badanihi lakin tukrahu ma'a muhadzatihi ka istiqbali najisin aw mutanajjisin wasaqfu kadzalika in qarba minhu bihaitsu yu'addu muhadzian lahu urfan. Okay, masalah bukan duduk kat najis tapi bersentang dengan najis, menghadap najis atau atas kepala ada najis pasal siling rendah sangat, tak jadi mudarat. Muhadzatu najisin, berhadap bersentang dengan najis. Macam kita semayang angkat terbih, tengok betul-betul tempat sujud tu tak cicak. Buat cicak. Bila kita semayang kita pandai tarik sikit, lari sikit tak cicak tu, tak kena tak cicak. Jadi kita masa situasi sujud tu dipanggil muhadzatu najis. Bahkan kita lajak tu, tarik cicak tu ada kat hidung kita. Tarik nafas tu je, tarik cicak tu masuk bau dalam hidung. Najis tu tak bersentuhan kita, tapi muhadzatu najis. Apa hukum? Semayang sah kalau ikut, cuma kalau ikut dia sah ma'al karaha. Biasa ada makruh pasal bertentang dengan najis. Pasal ada ulama mengatakan muhadzah najis batal. Nak keluar khuruj min khilaf. Ulama yang mengatakan muhadzah najis adalah batal. Kita menghadap najis, bersentang dengan najis. Apalagi bahasa face to najis. Face to face ke najis, tak jadi mubtilat. Jadi wala yadurru muhadzatu najisin badanihi, maka tak jadi mudarat bertentangnya najis li badani. Contoh badan macam mana? Dinding. Ada dinding lewat nipis je. Belakang sana ada benda mati. Cicak ke apa kena tenyih kat dinding, kena lastik ke bangkai dia melekat. Kita duduk belah sini. Jadi badan kita ni muhadzati najis. Betul-betul belakang kita najis. Ataupun kita semayang dekat-dekat dah nak sampai siling. Siling ni ada sarang tikus. Kan? Tikus banyak. Istilahnya muhadzatu najis.
Bila muhadzatun najis tukrahu. Muhadzatihi. Berserta dengan bersentang dengan najis. Ada makruh. Makruh ada. Lakin tukrahu ma muhadzati kastiqbali najisin muntan najisin. Wasaqfu kadzalik. Dah bumbung macam tu juga. Bumbung macam tu. Murad bumbung macam tu. Idza kana najisan mutanajisan. Ya. Ya. Bumbung pun macam tu dari sudut. Kalau bersentuh dengan kepala kita, najis. Sentuh dengan najis, batas mayang, lah tu tak. Kalau tak bersentuh dengan contoh siling ni, pasal terlalu dekat, tapi memang laluan tikus, ada bangkai mati lah, apa semua dalam tu. Kita semayang muhadzatun najis, ada karahah. Ada makruh. Ada makruh. Ya. Jadi wasaqfu kadzalika in qaruba minhu bihaitsu ba'da yu'addu muhaziyanahu. Tu nak cerita masalah akhir. Urfan wala yajibu ijtinabun najisi. Itu dulu. Ada soalan? Anak tu buat apa? Oh, taribah mahmul. Mak dia duduk tahiyat, anak main duduk taribah. Kalau tak duduk taribah pun, macam mana jawab dulu, duduk taribah ni istilah mahmul kanak-kanak. Tolak dia duduk bawah. Dan duduk bawah yang duduk atas telekung. Istilahnya hamli budak di atas telekung. Oh, betul tak? Duduk atas sejarah tak apa? Atas sejarah apa? Tak boleh duduk atas badan. Kalau duduk atas badan, kadang-kadang pakai pamper, ada yang kencing. Maksudnya ada itianun najis dalam mahmul itu. Najis tak bersentuh dengan kita. Najis bersentuh dengan kita, badan kita sendiri najis, wajib cuci, wajib mandi. Tapi kalau najis tak bersentuh dengan kita, apa sebut ni? Kalau najis tak bersentuh dengan kita, tapi najis tu ada kat orang lain tu hukum mahmul kita. Kita tanggung dia. Batal. Batal solat. Jadi pastikan anak yang duduk tu, kita dah cuci beres semua, pakai pampers, dia duduk, dia tak kencing lagi. Tak apa. Saya jawab soalan tu. Lain? Kalau budak-budak yang bernajis muak, wajib cuci. Nak cuci dia pun tak nak cuci. Cuci mana yang munasabah. Mulut dia lah. Luar lah. Mulut dia. Dalam tak payah. Lagi telah minum air banyak, gemuk perut hanya olah. Dia ada pun tak nak solat situ. Faham tu pasal mulut dia. Dia tak pandai nak pelalukan air tu. Tak pandai. Bahkan kita sumbat, dia telah ambil semua. Yang tu juga antara termasuk dalam senarai budak-budak yang duk jeluak apa, dia panggil jeluak, luak kan. Luak susu, muntah susu tu. Hukum muntah, sekeluar pada perut dia, susu pun dah rupa lain dengan buah masam apa. Bila dia menyusu kat ibu dia, kan bersentuh najis tu. Dari segi hukum asal, wajib ibu pergi cuci tempat susu tu. Dua-dua belah. Kalau isap dua belah. Wajib nak semayang, kalau dia ada wuduk kali pun, yang tu hukum badan dia. Badan dia dah bersentuh, ada kontak dengan anak tu mulut dia muntah najis pasal dia jual susu. Bila mulut tu muntah, dia sentuh ni muntah, tak tu hukum muntah. Wajib cuci. Tu tempat-tempat yang kalau kita hidup seharian, tambah babak alam berasuh ni, yang tu kanan tak perhati lah. Itu contoh ngasuh anak, ngasuh kucing serupa lah. Semayang kucing naik. Cuma kucing, dia tu suci. Tapi kalau dia turun tinggal bulu, bulu tu yang najis. Itulah. Kalau dia naik, dia turun, tak ada apa tinggal, bulu dia, suci. Sah solat. Itu, lagi. Kalau mulut anak tu isap tik lepas cuci, tak ada najis kan? Ya. Tik ibu. Ya.
Lagi. Situ dulu. Sendawa Ustaz. Ha. Kadang-kadang sendawa tu dia rasa macam ada pedas-pedas ataupun ada rasa air kalau minum kopi dia rasa macam. Sendawa tu saja dia ada tafsil. Ingat. Kalau sampai ada terasa satu makrah ruha yang dia keluar, batal solat, hukum muntah. Masa hukum muntah. Cuma kalau ada berasa tu lah kan. Kadang memang bila makan banyak, kadang sedawa je. Bukan muntah. Tapi ada satu yang rasa over keluar, lajak tu. Dobek dia khek, berasa keluar tak keluar. Keluar tak keluar. Jadi kena semak kat situ sikit lah. Masalah keluar tak keluar. Keluar hukum batal. Tak keluar tak batal. Nak cermat ambil je lah. Ambil je lah untuk lain. Okey, lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidaytika kama nawwartal ardh. Wa nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna rahmatan. Wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim taslima. Allah